Selamat bertemu kembali. Okey, macam sebelum ni kita telah pun belajar mengenai peningkatan yang berlaku dalam tamadun India melalui perluasan kuasa. Jadi pada hari ini kita akan belajar mengenai tamadun Cina. 7.2 Tamadun Cina. Baik, tamadun Cina ini juga menunjukkan beberapa bentuk peningkatan yang sangat wow tau. Yang sangat mengagumkan dalam pelbagai bidang. Antara peningkatan dalam pelbagai bidang seperti pemerintahan dan pentadbiran, sistem ekonomi, teknologi, intelektual dan pendidikan. Baik, buat pengetahuan semua, kita akan lihat sistem pendidikan di tamadun Cina kerana tamadun Cina sangat mementingkan pendidikan. Kerana bagi mereka pendidikan merupakan sesuatu yang penting sebagai asas kemajuan. Kita mulakan pembelajaran kita hari ini dengan mengetahui tentang lokasi dan perkembangan tamadun Cina. Baik, tamadun Cina pada era peningkatan masih lagi berada di sekitar lembah sungai Huanghe. Okey. Dalam peta ni cikgu ada bagi peta Empire Dinasti Qin. Okey, dinasti Qin. Okey, dalam tamadun Cina kita hanya akan belajar dua dinasti iaitu Qin dan juga Han. Okey, ketika pemerintahan ataupun semasa di dinasti Qin, pusat pemerintahan ini berpusat di Xiangyang ataupun nama lainnya Chang'an Xiang'an. Dan dinasti ini telah wujud antara tahun 221 sebelum Masihi sehingga ke 206 sebelum Masihi. Dan raja ataupun maharaja bagi dinasti Qin pada ketika itu ialah Shi Huangdi. Shi Huangdi ni gambar yang cikgu letak dekat dalam slide ni. Maharaja Shi Huangdi. Beliau bertanggungjawab dalam menyatukan China. Menyatukan China, cikgu. Dan akibat daripada berkat daripada penyatuan tu, wujudlah kestabilan dalam bidang politik. Sekaligus membolehkan berlakunya peningkatan dalam bidang ekonomi dan juga sosial. Kemudian dinasti Qin yang tadi kita belajar tu digantikan oleh dinasti Han yang dipimpin ataupun diasaskan oleh Liu Bang ataupun nama lainnya ialah Maharaja Gaozu. Dia pakai gelaran Maharaja Gaozu. Dan pada awalnya, awak perlu faham, dalam dinasti Han ada dua tau. Zaman Han awal dan zaman Han akhir. Jadi pada zaman Han awal, pusat pemerintahan terletak di Chang'an. Awak boleh tengok dalam peta buku teks muka surat 147 ataupun ni dekat dalam slide cikgu pun cikgu dah letak peta yang sama. Kemudian pusat pemerintahan pada zaman akhir ialah di Luoyang. Sebelah-sebelah je. Jadi dinasti Han ni telah menunjukkan peningkatan dalam bidang perdagangan melalui pembukaan laluan sutera, bidang pentadbiran dan juga bidang sosial. Dan dinasti Han ni juga sangat terkenal sebab di sinilah bermulanya. Bukan bermulanya, sebabnya di sini melaksanakan sistem pemilihan pegawai perkhidmatan awam sebagai sebahagian daripada perkembangan dalam sistem pendidikan. Untuk pengetahuan kamu, untuk seseorang itu bekerja dalam sektor perkhidmatan awam, perlulah menjalani peperiksaan. Yang tu nanti cikgu akan ajar kamu. Nanti. Cuma cikgu bagi tahu secara awak je lah kat sini. Tamadun Cina, macam kita dekat Malaysia kan, contohlah ya. Kalau kita nak jadi cikgu ke, nak jadi doktor ke, nak jadi nurse ke,
Lepas tu jadi apa lagi? Askar ke? Bomba ke? Okey, kalau kita ni rakyat Cina kan, okay, kita perlulah menjalani peperiksaan kerana tamadun Cina sangat mementingkan kepada uh, pendidikan. Baik, kalau awak nak tengok maharajanya, Maharaja Han Wudi. Tu cikgu dah letak dalam slide, dalam buku teks kamu semua pun ada. Ni selingan lah. Selingan kan. Macam tadi cikgu dah bagi tahu kan yang dinasti Han ni, dia menunjukkan peningkatan dalam beberapa bidang macam dan antaranya ialah bidang perdagangan seperti pembukaan laluan sutera. Jadi dekat sini cikgu dah letak dah. Untuk kamu lihat peta laluan sutera semasa zaman dinasti Han. Banyak ya laluan, bukan banyak, maksudnya panjang laluannya daripada Chang'an sampailah ke Empire Rome dekat Konstantinopel. Dan laluan sutera ni merupakan laluan perdagangan daratan yang terpanjang di dunia. Nampak? Terpanjang di dunia. Hebat sangat. Perkembangan pendidikan dalam tamadun Cina, untuk pengetahuan kamu, sebenarnya telah bermula lama dah lah. Sejak daripada zaman dinasti Shang lagi. Dan pada ketika itu, ramailah ahli falsafah. Untuk pengetahuan kamu kan, falsafah tu banyak dekat dunia. Tapi dekat tamadun Cina ni, kita belajar satu je lah. Iaitu Confucius. Dan ramai ahli falsafah. Bukan falsafah. Seperti Confucius. Dan beliau mempunyai karya yang terkenal iaitu Lun Yu ataupun Analect. Dan ajaran Konfusianisme ni terus kekal sampai ke sekarang ni. Kebanyakan orang Cina di Malaysia pun mengamalkan, mempunyai falsafah ataupun ajaran Konfusianisme. Tu dia cikgu nak sebut pun berbelit-belit. Maafkan cikgu. Perkembangan pendidikan ini kita boleh lihat pada dua dinasti lah. Sebab kita cikgu dah bagi tahu kan kita akan belajar dua je dinasti, iaitu dinasti Qin dan juga dinasti Han. Cikgu nak terang dulu mengenai pendidikan pada zaman dinasti Qin. Jadi pada zaman tersebut, pendidikan menekankan kepada aspek pemahaman perundangan yang diasaskan oleh Han Feizi. Siapa Han Feizi ni? Han Feizi ni gambar dia cikgu dah letak dekat tepi dinasti Qin tu, dalam bukan dalam peta, ya Allah, dekat dalam slide. Jadi Han Feizi ni seseorang yang mengutamakan ketegasan undang-undang. Untuk kawal tingkah laku manusia. Jadi sistem pendidikan di China akan menjadi lebih tersusun apabila Maharaja Shi Huangdi menyeragamkan sistem tulisan. Kerana Han Feizi ni telah menegaskan ataupun mengutamakan undang-undang. Jadi wujudlah keseragaman sistem tulisan. Itu semasa dinasti Qin. Kemudian semasa dinasti Han pula, sistem pendidikan ini diperkukuhkan melalui penubuhan sekolah tinggi. Waktu dinasti Qin masih belum ada sekolah. Bila dah masuk ke zaman dinasti Han, diperkukuhkan dengan sekolah tinggi di Chang'an dan penekanan diberikan kepada pembelajaran ajaran Konfusianisme yang diikuti dengan penubuhan sekolah yang sama pada peringkat daerah dan wilayah. Kemudian sistem pendidikan ditambah baik dengan adanya teknologi pembuatan kertas daripada kulit pokok, sepihan rami kain, lepas tu jaring oleh Cai Lun. Siapa Cai Lun ni? Tu dekat dalam slide cikgu dah letak dekat tepi tu yang baju merah. Kejayaan ini telah meningkatkan pendidikan di sekolah apabila kertas tersebut digunakan secara meluas. Nampak tak? Pada dinasti Qin masih tak ada sekolah, cuma hanya ada sistem tulisan. Kemudian lepas dinasti Qin, dinasti Han pula kan ambil alih kan. Jadi pada dinasti Han telah wujudnya sekolah dan juga telah adanya penciptaan kertas untuk kegunaan pendidikan.
Bukan saja semasa tamadun Cina, kan? Sekarang ni awak tengok kita rakyat Malaysia diwajibkan tau, bukannya macam ikut suka, tapi kita ni diwajibkan untuk ke sekolah dan ibu bapa boleh dikenakan tindakan jika tidak menghantar anak ke sekolah, kerana hanya melalui pendidikan sajalah negara ini boleh ditabir dengan cekap dan berkesan. Kalau semasa tamadun Cina, melalui pendidikan, kedudukan sosial seseorang itu akan berada pada hierarki yang lebih tinggi. Dalam buku teks kamu muka surat 149, dia ada cakap. Dia cakap dari segi kedudukan sosial, seseorang yang terpelajar akan berada pada hierarki teratas dalam masyarakat di Cina. Teratas tu lepas maharaja tu dia. Kemudian barulah diikuti oleh golongan petani, artisan dan juga pedagang. Hebat sangat. Dan matlamat sistem pendidikan tamadun Cina ni ada 5. Seeloknya kamu hafal. Yang pertama ialah lulus peperiksaan perkhidmatan awam. Yang ni semua. Kena lulus ataupun sesiapa-siapa yang nak berkhidmat sebagai ataupun nak berkhidmat dalam perkhidmatan awam perlu lulus peperiksaan perkhidmatan awam. Matlamat yang kedua ialah mengekalkan ajaran Konfusianisme. Yang ketiga, dapat membezakan golongan elit dengan golongan rakyat. Tadi kan cikgu dah bagi tahu kalau seseorang itu mempunyai pendidikan dalam tamadun Cina, mereka akan duduk pada hierarki teratas dalam masyarakat. Kemudian matlamat yang keempat ialah memilih pegawai kerajaan dan yang kelima ialah memupuk nilai moral dan etika. Itu yang sekarang ni kita akan belajar mengenai tahap sistem pendidikan tamadun Cina. Tahap pendidikan tamadun Cina adalah lebih kurang sama dengan tahap pendidikan di Malaysia. Kita ada pendidikan rendah, pendidikan menengah, pendidikan tinggi. Kamu kecil-kecil, darjah 1, darjah 2 dah masuk sekolah rendah. Kemudian sekarang kamu sekolah menengah. Selepas ini kalau ada rezeki, kamu akan melanjutkan pelajaran di universiti awam ataupun swasta, iaitu kita panggil pendidikan tinggi. Sama juga macam tahap pendidikan di tamadun Cina. Mereka mempunyai pendidikan rendah, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Cuma sistem pendidikan yang diguna pakai di Malaysia dan tamadun Cina sudah semestinya lain kan? Memang lain lah. Sekarang ni kita lihat tahap sistem pendidikan tamadun Cina. Semasa di pendidikan rendah, hanya memberi tumpuan kepada menghafal tulisan serta buku suci. Hafal saja, tak perlu faham apa itu makna buku tu. Awak hafal je lah pagi, petang, siang, malam. Macam tu rakyat Cina. Kemudian awak sambung ke pendidikan menengah. Masyarakat Cina sambung ke pendidikan menengah. Jadi di sini lebih kepada aspek menulis karangan dan sajak. Kemudian masyarakat Cina selepas dah berjaya pendidikan menengah, mereka akan pergi ke pendidikan tinggi untuk menterjemahkan dan menginterpretasikan buku suci serta pelajaran berkaitan etika, upacara, adat istiadat dan tanggungjawab rakyat kepada raja dan negara. Untuk pengetahuan kamu, tamadun Cina sangat mementingkan kehormatan kepada raja. Macam kita dululah sebenarnya raja dekat tanah Melayu ataupun raja dekat tanah Melayu contohnya kan, memang masyarakat kita dulu memang takut sangat dengan raja, sebab kalau kita mendaharkai raja kita akan terkena tulah tu masih kena balasan lah. Tapi dekat Cina mereka sangat lebih kurang sama kita, mereka sangat hormat dan patuh kepada raja. Dekat Cina kan mereka tak dibenarkan, maksudnya kalau mereka menghadap pergi berjumpa, maksudnya menghadap tu pergi berjumpa dengan maharaja kan, mereka tu tak boleh jalan, maksudnya macam mana, tak boleh macam kita kan, kita boleh membelakangkan orang kan kalau kita dah jalan kan, tapi
Dekat China, mereka tak boleh membelakangkan raja. Maksudnya kalau mereka dah habis menghadap, mereka perlu jalan. Maksudnya masih menghadap raja tapi maksudnya perlu berjalan mengundur. Macam tu. Faham tak? Baik. Sampai di sini sahaja dahulu pembelajaran kita pada hari ini. Sebenarnya kalau ikut dalam buku teks kamu ada lagi lah iaitu sistem peperiksaan. Tapi cikgu cadang untuk yang peperiksaan ni cikgu akan beri kamu untuk PDPR yang akan datang sebab cikgu tak nak kamu keliru. Sebab hari ni dah banyak sangat kita bukan kita bercakap, dah banyak sangat dah awak mendengar. Jadi cikgu akan pecahkan bab ni kepada dua lah. Jadi untuk tajuk peperiksaan, kita akan belajar pada video PDPR yang akan datang. Cikgu nak tanya kamu, adakah kamu faham dengan apa yang cikgu sampaikan pada hari ini? Kalau kamu faham, kamu komen dekat bawah. Ataupun yang ada nombor telefon cikgu, boleh terus WhatsApp ataupun tanya cikgu. Jika ada soalan yang kamu tak faham. Untuk anak-anak murid yang dekat YouTube, boleh komen dekat bawah pun cikgu akan balas. Hari ni apa je yang kita dah belajar? Cuba kita flashback balik. Kita dah belajar apa? Mula-mula macam biasa mesti cikgu akan terangkan dahulu tentang pengenalan, lepas tu lokasi dan perkembangan. Lepas tu kita telah belajar yang tamadun Cina, bukan Cina. Tamadun Cina sangat mementingkan sistem pendidikan. Dan matlamat sistem pendidikan tamadun Cina ada 5. Salah satunya yang paling penting ialah lulus peperiksaan perkhidmatan awam. Kita juga dah belajar dah mengenai tahap sistem pendidikan tamadun Cina. Selain tu awak pun dah kenal dah Maharaja Syekh Wangdi, siapa Maharaja Hang Wudu, siapa dia Confucius, ingat lagi tak? Siapa dia Hang Feize, Cai Lun. Banyak tokoh yang kita dah belajar pada hari ini sebenarnya. Jadi cikgu harap kamu boleh ingat apa yang cikgu sampaikan ini. Sekian itu saja dahulu. Jumpa lagi pada PDPR yang akan datang. Bye.